Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaza daripada Al-Muyassarah Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa, ingin mengaji, ingat AMG bersama kita ni lagi, Masya Allah, Ustazah Azah masih lagi diberi kesihatan, diberi nyawa dan diberi ilmu, diberi masa untuk berada di sini. Untuk kita ni syukurilah nikmat yang Allah berikan agar kita ni dapat memberi dan memberi ilmu lah kepada orang-orang yang memerlukan di luar sana, Masya Allah. So, Alhamdulillah, apa kabarnya Ustazah pada minggu ini? Alhamdulillah, sehat. Syaza, apa kabar? Alhamdulillah juga. Mungkin betul perbezaan sedikit. Apa yang Ustazah Azhar rasa pada tahun inilah yang so far, yang Ustazah Azhar rasa syukur berhabis? Apa sajalah, apa saja? Mungkin dari segi pembacaan Al-Quran ke apakah? Mengajarkan. Okay. Kalau akan diikutkan adalah syukur yang paling besar lah sebenarnya, masih diberi nafas untuk itu tuh kita ni sebagai manusia, masih Allah bagi peluang arah kita ni untuk diberikan itu tuh masih buat untuk menjalani kehidupan. Kan kita ni sebagai manusia banyak sebenarnya kebiasaan yang kita ni itu tuh rutin kehidupan kita ni, itulah sebenarnya kadang-kadang kita ni sebagai manusia kita ni lupa syukur yang kita ni tu diberikan nafas. Sebenarnya syukur ni bermula bila kita ni bangun saja tidur tu mesti kita ni sudah macam alhamdulillah, kan kita ni diajar doa untuk bangun tidur. Itu sudah syukur yang pertama kita ni nafaskan dalam adalah kayak permulaan bangun kita ni pagi kita ni tu. Jadi kalau kan macam menjawab kepada soalan Syaza tu banyaklah kalau dari segi khususnya dalam pekerjaan, alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan dan juga diberi tanggungjawab lagi untuk menyampaikan dakwah Al-Quran ni yang banyak sebenarnya kita ni saya sendirilah jadi tanggungjawab dan juga jadi satu maksud saya tu bukanlah saya cakap macam ini satu bebanan, tapi ia boleh dikatakan bebanan sebagai kalau kita ni as a Muslim, kita ni rasa macam kita ni belum cukup menyampaikan syiar Islam itu, terutama khusus dalam Al-Quran ini sendiri. Jadi itulah dengan adanya bukan saja saya mengajar bersama AMG, tapi mengadakan sesi pada Jumaat ini pun dia juga dikira dakwah untuk ummah itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya apa yang boleh saya cakapkan, syukur yang boleh sangat-sangat macam bermakna lah untuk di awal tahun ini Syaza adalah yang mana saya sendiri diberi peluang untuk menyampaikan lagi khususnya dalam makhraj surah Al-Fatihah. Masya Allah, berapa sesi sudah kita ni buat. Jadi rasanya syukur itu dia terkatalah Syaza. Macam Allah saja tahu bila kita ni sudah sampaikan apa yang sudah kita ni tahu, kita ni sampaikan arah orang lain. Itu merupakan rasa macam syukur yang indah dapat digambarkan. Macam alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan macam diri menyampaikan, Masya Allah orang boleh belajar daripada apa yang telah disampaikan sebelum ini. Masya Allah. Itulah Syaza. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah sentiasa memberikan kita ni kekuatan dan niat yang betul lah untuk membantu orang, because macam manusia cakap rasa ada bebanan untuk untuk kira mengajarlah kepada orang di luar sana dan sebagainya. And I think itu tu macam that's why syukurlah ada platform online ni kan. Kita ni online saja dapat masih lagi untuk menggunakan platform ni untuk memberikan manfaatlah kepada orang di luar sana walaupun tadi berjauhan, walaupun and even now dalam kelas kita ni ada orang dari bandar, orang dari Tutong, and then orang dapat belajar walaupun secara online sahaja, and then orang dapat rasa ada kebersamaan itu dari segi pembacaan Al-Quran. Sebabnya memang ada banyak gangguan dan banyak bisikan-bisikan lah untuk kita ni. Itulah satu di antara masalah selain daripada kita ni lidah karau, lidah pendek dan sebagainya. Satu di antara masalah orang dewasa ialah kita ni tu ada banyak komitmen sudah dalam kehidupan. So apabila macam Allah berikan ruang dan masa untuk kita ni belajar Al-Quran, ia satu nikmat lah. Dan semua orang ada dapat capai ataupun diberikan nikmat barakah masa untuk belajar Al-Quran lah. So I think itu satu benda lah yang saya syukur. For me, ni pun saya belajar sebenarnya. Saya pun belajar sebenarnya, Masya Allah. Okay, so insya Allah kita ni akan
apa namanya ni, teruskan sesi ni pada ayat yang keempat. 3 minggu sudah kita ni sudah apa namanya ni bercakap adalah tadi belajar mengenai ayat 1 sampai ke 3 lah. So let's insyaallah jom kita ni bedah ayat yang keempat insyaallah. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Syaza. Okey, terima kasih. Mungkin yang ada yang baru join sesi pada kali ini. Assalamualaikum dan insyaAllah kita ni sama-sama belajar lagi untuk sesi pada kali ini, iaitu ayat keempat surah Al-Fatihah, yang mana sesi yang kami buat pada kali ini adalah berlainan, iaitu kami mengambil khusus untuk makharijul huruf sahaja. Jadi segala tajwid tidak terlalu menekan di sanalah. Jadi makharijul huruf itu adalah yang kami ambil, yang kami mahu kita ni sama-sama memperbetulkan, kita ni sama-sama dapat ilmu khususnya dalam makharijul huruf di dalam surah Al-Fatihah insya-Allah. Okey, jadi pada sesi pada kali ini kita ni akan menyambung lagi ayat keempat surah Al-Fatihah. Seperti biasa saya akan baca sebanyak 2 kali, kemudian saya akan bedah satu persatu makhraj huruf yang terdapat di ayat keempat ini insya-Allah. Okey, saya bacakan ayat keempat. Okey, kita ni boleh lihat sama-sama di skrin yang telah dikongsikan oleh Syaza. Saya bacakan dulu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, itu adalah bacaan untuk ayat keempat. Baru bacaan. Kita ni belum bedah lagi. Masa ni kita akan bedah sama-sama. Okay, InsyaAllah kita ni lihat pada kalimah yang pertama ataupun huruf yang pertama adalah huruf mim. Mungkin ada yang dah tahu apa hurufnya macam bersimpul ni. Dia adalah huruf mim. Okay, mim. Jadi huruf mim sama juga macam saya cakap lah. Huruf ni ia memang ada balik-balik, pengulangan itu sentiasa ada. Dari ayat pertama hingga ayat sampai ini. Okay, huruf mim adalah huruf yang keluar daripada bibir mulut ataupun makhrajnya, tempat keluarnya adalah huruf bahagian bibir mulut, iaitu huruf mim. Okay, mim kalau kita dimatikan huruf mim tambah hamzah ataupun alif di depan, kita dimatikan bunyinya ia akan berbunyi seperti am. Itu lagi nampak jelas ia adalah huruf bibir mulut. Dan keadaan bibir mulut kita ni bila kita menyebut huruf mim, bibir atas dan bibir bawah kita ni bertutup ataupun bertamu. Mim, am. Itu adalah huruf mim yang mana keluar ataupun tempat keluarnya adalah bahagian bibir mulut. Bibir mulut ni. Saya lihatkan lagi tu bibir mulut. Okey. Kemudian huruf seterusnya huruf lam. Di sini huruf lam ia bertamu. Huruf lam itu dalam penulisan bila berada di tengah-tengah macam itu. Kena sambung. Ada yang yang melantingkan tu kena sambung dengan huruf selepasnya. Okey. Jadi huruf kedua kalau kita lihat yang berbaris bawah, yang kedua itu adalah huruf lam. Okey. Makhraj huruf lam adalah bahagian lisan. Makhraj ataupun tempat keluar huruf lam adalah bahagian lidah. Okey, tapi di mana? Bahagian lidah ada 3 kan? Saya cakap hujung, tengah dan pangkal. Okey, untuk huruf lam ia keluar daripada hujung lidah, okey, mengenai atau bertemu dengan gigi ataupun langit-langit bahagian atas. Lam pun al. Kita ni kan hujung lidah mesti kena arah bahagian langit-langit bahagian atas. Okey. Kemudian ini huruf, saya yakin dari sesi yang pertama sebelum ini belum ada huruf kaf. Jadi untuk sesi kali ini ada huruf kaf. Okey. Kita sebut saja kaf. Kaf sebut saja. Okey. Kita ni cuba matikan ak. Kalau kita ni rasa, kita ni dapat lihat sebab ia bagian di dalam. Ia adalah tempat huruf kaf adalah tempat keluarnya adalah makhraj huruf kaf adalah bahagian lisan ataupun lidah. Kaf. Okey. Jadi saya bacakan dulu penerangan mengenai huruf kaf. Okey, huruf kaf keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit ke bawah sedikit dari makhraj huruf qaf.
Mana tu Suzani menyebut baca-baca saja. Huruf kaf ia bahagian ia satu makhraj dengan huruf qaf, tapi ia ke bawah sedikit. Ke bawah sedikit daripada huruf qaf. Okey, jadi ia bahagian pangkal lidah, ia mengenai arah langit-langit atas. Kalau kita ayat ada beza, kalau kita ni sebutkan qaf, dalam. Kalau kaf ada sedikit, ke depan sedikit. Apa yang kita ni rasa semasa kita baca huruf kaf? Kaf, kita terasa keindah bahagian lidah kita tu, bahagian lidah kita tu naik arah langit-langit atas. Macam Syazah sendiri. Ada kan? Mesti kana arah langit-langit. Kalau tidak kana salah. Indah mendapati tempat keluar huruf kaf. Okey, boleh Okey, saya baca dulu maliki. Hati-hati Kenapa saya tadi di awal penerangan makhraj huruf kaf saya ada menyebut huruf qaf, sebab kedua-dua huruf ini tempat ataupun makhrajnya sama. Ia cuma berbeza tempat ke depan sedikit, ke belakang sedikit. Itu saja bezanya. Okey. Kemudian huruf seterusnya ataupun kalimah yang seterusnya adalah kalimah huruf ya. Di sini yau, huruf ya. Huruf ya di sini kalau kita ni lihat huruf ya adalah huruf sama je huruf lisan. Kita ni sebut ya ataupun ai. Apa yang kita ni rasa huruf lidah, huruf ya adalah huruf yang keluar daripada makhraj lidah. Yang mana penerangannya saya baca dulu. Keluar dari pertengahan lidah bertemu dengan pertengahan langit atas. Artinya huruf ya ni ya keluarnya tempat pertengahan lidah bertemu dengan pertengahan langit-langit di atas. Jadi saya bayangkan lisan, lidah, hujung, tengah, pangkal. Artinya kalau huruf ya yang di tengah-tengah. Ya. Terasa keindah naik keindah arah langit-langit atas. Kalau Syazah sendiri, yes. Terasa? Betul lah? Ada. Kita ni dapat lihat tapi kita ni rasa. Macam terasa tu. Lisan kita ni, tangan lidah kita ni naik mengenai arah langit-langit di atas. Okay. Kemudian kita ni beralih lagi kepada huruf seterusnya iaitu huruf waw. Okay. Huruf waw. Cuba Syazah sebut waw. Wow. Apa yang Syazah boleh bagi tahu di mana sebenarnya tempat keluar huruf waw? Bibir mulut kah? Betul tak? Betul Syazah. Tidak apa-apa. Kalau salah kita belajar daripada yang salah. Okay? Tidak apa-apa. Kalau salah bukannya diketawakan. Kita belajar. Ia kan ingat tu sebenarnya. Okay? Betulnya Syazah tadi huruf waw adalah huruf ataupun makhraj yang keluar daripada bibir mulut. Wow. Tapi macam mana keadaan bibir mulut kita ni bila kita ni menyebut huruf waw? Wow. Okey, keadaan bibir kita ni dalam keadaan membulat. Ada bulat. Wow. Membulat dan ada sedikit bukan rongga, ruang. Indah bertutup. Wow. Cuba kita sebut mana ada bertutup? Di sini yau. Bila menyebut huruf waw ni ia memang huruf bibir mulut dan kalau kita ni huruf waw ni bibir kita ni tu macam membulat macam wow. Macam mana tu Syazah? Bukan muncung kata orang panggil, muncung ke depan kah? Muncung ke hadapan kata. Macam itulah. Tapi macam itulah. Betul. Yang penting bibir kita ni tu dalam keadaan membulat. Bukannya macam mana? Bulat. Itu adalah tapi yang perlu kita tahu tempat keluar huruf waw ataupun makhrajnya adalah bibir mulut. Kemudian huruf mim. Huruf mim pun sama macam di awal tadi. Huruf mim sama juga macam huruf waw. Ia adalah huruf bibir mulut. Yang berbeza huruf mim bila kita ni menyebut bibir kita ni bertutup. Mim bertutup. Bibir kita itu bertutup. Okay. Saya ulang. Kalau waw tadi ia huruf bibir mulut, makhrajnya makhraj bibir mulut, tapi keadaan ataupun kita punya bibir mulut itu dalam keadaan membulat.
au. Kita ni macam tu. Au bulat kita ni punya bibir mulut tu. Itu adalah tempat keluar sebenarnya huruf waw dan huruf mim. Cuma berbeza saja. Kalau waw membulat, kalau mim bibir kita ni bertutup, berkatup ni orang kita ni. Okey, boleh Kemudian untuk kalimah yang terakhir di sini, saya akan explain huruf yang terdapat di sini sebab saya takut kita confuse. Kita akan menyebut dia dengan sebutan huruf alif. Sebenarnya bukan huruf alif, ia adalah huruf ataupun kita ini dipanggil di dalam Al-Quran Asma Uthmani hamzah wasal. Jadi insyaAllah ada lain kesempatan saya explain lagi apa fungsinya, kenapa ia dibagi selepasnya memang ada huruf lam. InsyaAllah nanti kita belajar. Okey, jadi fokus lagi huruf yang kedua iaitu huruf lam. Huruf lam sama juga ia adalah huruf lisan. Okey, huruf lisan. Apabila kita menyebut lidah kita ni mengenai arah langit-langit atas kita ni. Lidah tu naik ke atas. Bukannya lidah kita ni menurun. Itu adalah di mana kita ni kan melihat betul ke indah makhraj lisan. Kita ni lihat lisan kita ni naik ke indah. Boleh naik? Betul. Ia memang keluarnya daripada lisan, huruf lam. Kemudian huruf seterusnya adalah huruf dal. Huruf dal pun sama. Mungkin banyak je susah huruf dal ni. Huruf dal maksud saya makhraj huruf lisan paling banyak hurufnya. Saya rasa berbelasan. Jadi mungkin siapa yang mengikuti sesi ini dari awal banyak makhraj lisan yang ustazah sebut. Jadi huruf dal adalah huruf lisan ataupun makhraj lisan. Jadi di mana tempat keluarnya? Keluar dari hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Huruf dal huruf hujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ad mesti tekanan. Bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ataupun dal. Dal tu kalau huruf kalau ia berbunyi kita matikan ad mid. Contoh kita ni makan surah Al-Fatihah tadi mid lidah kita ni masih kanan. Kanan arah mana? Kanan arah gigi seri atas ni. Mid. Boleh Syazah? Mid. Okey. Ini ada biasa. Kenapa huruf dal ni Syazah saya macam bukanlah takut-takut sebab ini huruf dal dia akan tertukar kalau orang membaca terlampau selesa. Kalau istilahnya dia akan jadi tebal. Milk macam dot. Jadi hati-hati. Huruf dal dia akan tertukar dengan huruf dot. Hati-hati. Ini yang selalulah saya mendengar pun macam milk confident. Sedangkan huruf dal adalah ia sifatnya nipis saja. Mid. Ada nukah ustazah? Ada apa namanya? Mid. Ada macam qalqalah katanya. Macam mana? Adakah? Kalau membaca nada. Kalau untuk yang dal di sini benar, huruf dal betul. Cantik soalan Syazah. Huruf dal memang adalah huruf ataupun ada sifatnya, iaitu sifat qalqalah. Tapi di dalam Al-Quran bila kita ni belajar, contohnya huruf dal di sini kita ni ia ada tanda sabdu di atas. Sabdu di atas. Jadi kita ni memakai kaedah bacaan yang menunjukkan arah bunyi dal tu yang bertanda sabdu. Contoh mid. Kalau yang mati baru tak ada bunyi kan? Contoh ad. Kalau yang tanda sabdu kita ni kan baca mengikut tanda yang ada di atas huruf tersebut. Mid. Bukannya mid din. Itu salah. Boleh Syazah? Kemudian huruf seterusnya huruf ya pun saya rasa tidak perlu saya explain. Dia sama juga huruf lisan, sama dia pangkal lidah mengenai dengan langit-langit bahagian atas. Kemudian huruf terakhir iaitu huruf nun. Huruf nun pun sama huruf yang keluar daripada makhraj lisan. Huruf nun makhrajnya hampir dengan huruf lam. Kenapa? Kita ni matikan dulu. Kita ni sebut dulu. Nun. Kalau kita ni sebut macam biasa saja kan? Cuba kita ni matikan. An. Coba huruf lam. Al. Kedua-dua huruf ni, nun dengan lam ni, makhrajnya hampir. Artinya, tapi keadaan lidah masih sama. Artinya masih naik ke atas. Betul? Betul Syazah? Betul. Boleh? Al.
Hampir. Kedua-dua nun dengan lam memang makhrajnya hampir. Cuma kalau untuk huruf nun, ia memang mengenai arah bahagian an, arah langit-langit kita ni. Mesti arah langit lah. An. Mungkin tekanan sedikit lagi. Tapi kalau huruf nun, ia memang kalau banyaknya kepada langit-langit. An. Boleh. Dia memang keadaan lidah kita ni memang naik ke atas. Boleh Ya, Alhamdulillah. Itu saja yang kita ni sudah pelajari untuk sesi pada kali ini. Katanya Ustaz, sebelum ini ada, saya tidak ingat ayat mana, tapi nun itu bahagian rongga juga. Ada kata? Betul. Nun, nun sebenarnya ada dua makhraj lah. Kalau nun di sini, saya berpandukan kepada tanda ataupun baris yang ada. Kalau di sini, kalau kita lihat ayat keempat, barisnya baris bawah. Nun yang keempat baris bawah. Jadi, cara bacaannya pun, contohlah kalau kita disambung, Maliki Yaumiddin, ni baris sahaja, bunyi nun sahaja. Tempat keluarnya keadaan lisan, dia memang arah bahagian lisan. Kecuali kalau nun itu yang bertanda sabdu, Syaza. Nun yang bertanda sabdu, ya arah rongga dua saja tu hurufnya itu, Syaza. Nun dengan mim yang bertanda sabdu. Baru tak ada bunyi di sini. Tapi ya betul Syaza. Cuma di sini saya explain untuk melihatkan ya di sini ia bukan nun yang bertanda sabdu. Ia nun berbaris sahaja. Boleh? Wow. Boleh Kalau nun yang bertanda sabdu atau mim yang bertanda sabdu, itu baru dah ia keluar daripada rongga hidung. Sama juga kalau kita ni ada getaran itu adalah terhasilnya bunyi dengung. Jadi samalah huruf nun ini pun termasuk, cuma yang berbeza menandakan dia tandanya itu saja, Syaza. Boleh? Boleh Alhamdulillah. Untuk sesi pada kali ini kita ni sudah belajar sama-sama tentang makhraj yang terdapat di ayat keempat. Sebelum kita ni tutup sesi kali ini, saya bacakan dululah ayat keempat, kemudian Syaza ikut. Boleh untuk sesi keempat saya bacakan dulu. Maliki Yaumiddin. Boleh Syaza ikut? Maliki Yaumiddin. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kita ni sudah sampai kepada ayat keempat. Masya Allah, dari lagi lama kita ni akan habis insya Allah. Dengan walaupun kita ni sudah menguasai empat ayat ini, insya Allah mudah-mudahan kita ni dapat perbaiki lagi setiap bacaan kita ni. Artinya bila kita ni sudah empat ini, untuk minggu sisi seterusnya, empat ayat yang sebelum ini kita ni sudah kuasai. Dia punya makhraj huruf. Insya Allah, amin. Untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih dan juga minta maaf sekiranya terdapat kekurangan dan juga mungkin ada penerangan yang kurang jelas daripada saya. InsyaAllah akan ada pengulangan dan juga boleh Syaza, kami di sini di Al-Muyassar Group ada akan membantu jual bis kita. Kalau sekiranya mau mendapatkan e-book secara percuma, bis kita boleh lalui di www.kuasaiasasngaji.com/kam. InsyaAllah di sini mungkin saya lebih saya terangkan secara ini sajalah. Apa yang bis kita boleh dapat di dalam e-book ini adalah mengenai rajah ataupun gambaran makhraj huruf secara keseluruhan dan juga ada beberapa cara kalau bis kita belajar macam mana dan juga kalau saya disilap kalau sekiranya bis kita berminat untuk mau kami memperbetulkan bacaan surah Al-Fatihah, boleh dial ada nombor yang tertera di dalam yang telah disediakan di dalam e-book inilah. Jadi insyaAllah siapa yang mau dapatkan e-book ini boleh saja secara percuma dan insyaAllah boleh digunakan untuk sesi yang akan datang insyaAllah. Ini adalah isinya lah di antara isi-isi yang terdapat di dalam e-book ini. InsyaAllah dia secara percuma sahaja. Macam saya cakap tadi, kalau sekiranya bis kita mau kami bantu untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah, ada caranya di sini. Bis kita boleh dial nombor yang tertera di sini 885-8515. InsyaAllah, ataupun insyaAllah kami akan memperbetulkan mengikut giliran bis kita insyaAllah. Mungkin ada tambahan daripada Syaza. Terima kasih Ustazah atas
perkongsian ayat yang keempat, masya-Allah. And apa namanya ni, satu terfikir tadi, rupanya makhraj ni ia depends on ayat macam ni punya baris dan sebagainya. Macam it doesn't apa namanya, artinya sebenarnya banyak lagi lah yang perlu dipelajari lah. And then for me, yang mengikutilah, mendengar dan sebagainya, ia menjadi satu exercise je for me. And then teringat, and then sudah teringat tu lebih rasa yakin lah, sejujurnya. Lebih rasa yakin lah untuk menjawab. Awal-awal dulu I remember the first session macam bahagian apa yang sekali sudah balik kena tanya apa namanya ni, sudah dengar, and then ustaz tanya, lebih yakin lah untuk menjawab sebabnya sudah menjadi satu exercise. That's why ada wujudnya lah buku yang ini. Ia sebagai satu latihan lah untuk kita ni buat sendiri, sementara buat sendiri, and then mudahan ia jadi satu bimbingan lah untuk kita ni mula belajar Al-Quran. Walaupun kita ni macam kadang-kadang macam dari mana aku start ni, banyak Al-Quran ni tabal, berapa page, ada 30 juzuk, semua kan dia ni ya. And then tadi sudah fikir macam aku mau khatam, tapi tadi dia tahu which one dulu kan dikuasai, macam tu, which one kan belajar dulu, macam itulah. So that's why we do this lah. Kami perkecilkan matlamat atau khatam itu untuk something yang dapat dibuat di rumah, walaupun di rumah lah, di rumah sendiri. And then the next thing is kita ikutilah sejak apa step-step dalam e-book katalah yang seperti Ustazah Azah cakapkan tadi. Dan of course kalau sekiranya macam kita rasa aku perlukan lagi guru, we have a few classes lah which I'm not going to discuss now, tapi di lain hari lah insyaAllah. So atas saja, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Ustazah Azah atas perkongsiannya. Ada apa-apa lagi pesanan ataupun mungkin Ustazah Azah boleh share lah satu peningkatan daripada pelajar yang spesifik lah, macam mungkin dari seorang student atukah, apalah yang Ustazah ingat lah, paling Ustazah ingat dari segi peningkatan selepas orang ikuti kelas 1 secara istiqamah lah kalinya. Okay, Alhamdulillah. Banyaklah kalau akan dicakapkan feedback daripada pelajar-pelajar yang lalu yang saya ajar, khususnya kelas pre-tamhid. Salah satunya yang paling saya ingat adalah salah seorang yang bekerja di Brunei Shell, yang mana kita ni kalau saya ingat kita ni ada membuat kuasai klinik Al-Fatihah yang bertempatan di BSD HQ betul lah. Yang mana ia salah seorang pekerja di sana, and salah seorang my student juga, and sudah diperdengarkan bacaannya tu, and dia rasa lebih confident. Sebab kenapa? Sebab Ustazah selalu bawakan contoh surah Al-Fatihah ni tiap kali kelas, tiap kali online sudah suruh okay, praktisnya huruf ani di dalam surah Al-Fatihah. So macam lagi confident, dan guru yang mendengar itunya ada peningkatan. Cuma macam sudah ada beberapa ayat, saya rasa ayat 6 dan 7 masa tu belum habis silibus. Jadi ada yang tapi so far daripada ayat 1 hingga ayat 4 atau 5, Masya Allah, guru yang mendengar itu, Masya Allah, macam okey lah sebutan pelajar yang mengambil pre-tamhid tadi. Jadinya dia cakapnya indah sia-sia kalau Ustazah bagi contoh ataupun kami praktis satu dalam surah Al-Fatihah. Jadi di sana sebenarnya sebutan huruf ni bukan saja kita ni boleh belajar praktis tapi kita ni boleh masukkan dalam Al-Fatihah kita ni tu. Itu lagi bagi saya cara lebih mudah, efektif kita ni kan rupanya macam mana bacaannya, kalau sebutannya ataupun keluarnya macam mana. InsyaAllah. Jadi itulah macam diorang boleh mengikuti. Artinya bila dalam kelas apa yang diorang dapat itu diorang praktikkan lagi. Ngam lagi dibuat di tempat kerja. Jadi Masya Allah lah, rupanya boleh membantu. Masya Allah. Macam indah rasa macam belajar walaupun contoh balik-balik. Setiap minggu Al-Fatihah, Jadi Alhamdulillah rupanya itu sebenarnya membawa kesedaran diorang. Kan kita ni macam Syazah sendiri kan, kita ni ilmu ni dia dapat kita ni hari ni belajar, hari ni jo kita ni mesti kita ni amalkan, khusus dalam surah Al-Fatihah yang kan kita ni memang kita ni baca 17 kali sehari. Mau jo kita ni lurus sebutan kita ni kan terjaga. Itulah jadi pentinglah
kalau kita ni belajar tu berpandukan kepada yang betul, dan juga banyaklah sebenarnya cara-cara yang kita ni boleh pelajari, khususnya macam dalam sesi kalian ni, walaupun indah secara menyeluruh 1 hingga ayat 7, tapi setiap sesi itu banyak kita ni dapat kita ni boleh apply dalam solat kita ni boleh ajar orang-orang lain, khususnya macam itulah Syaza. Alhamdulillah, itu saja. Terima kasih. Okay, Masya Allah. So for me, apa yang saya pelajarilah daripada Ustazah Azah punya point tadi is that pentingnya untuk bersabar, pentingnya untuk mengulang itulah. Kadang-kadang kita ni only nampak yang awal itu saja, tapi kita ni dapat bayangkan apa yang kehadapan itulah. Tapi sebenarnya itu tu ada sudah anulah student-student yang sudah merasakan ada rasa yakin. And then the other thing is macam mana kita ni kan apply apa yang kita ni pelajari. It's one thing untuk kita ni belajar huruf, kita ni belajar punya baris, tapi yang penting ialah application lah dalam kita ni punya kehidupan. So apa yang kita ni mahu sebenarnya mengapply belajaran kita ni ke dalam kehidupan kita ni lah. Sebab in the end kita ni hidup bukannya untuk testkan saja, kita ni hidup untuk Al-Quran itulah, macam kita ni ingin menghidupkan Al-Quran itu di dalam diri kita ni lah. So it starts with sebutan huruf, dan insya-Allah kita ni masukkan ke dalam Al-Fatihah, dan mudah-mudahan ia menjadi satu permulaan untuk kita ni punya perjalanan dengan Al-Quran yang sangat-sangat panjang sebenarnya. Belum lagi kita ni cakap pasal tajwid, even masa tajwid hari tu beda Al-Fatihah tu pun saya macam wow, banyak juga rupanya. Ni kan cakap pasal makhraj, masya-Allah, macam ada lagi banyak saya pelajari lah. So terima kasihlah Ustazah Azah kerana sesi ni lah, ia sangat-sangat bermanfaat untuk diri saya juga, selain daripada orang yang berada dalam grup ni, masya-Allah. Okay, so insya-Allah itu saja. Again, kita ni jumpa untuk sesi yang seterusnya. Mungkin kita ni akan ada satu kelainan lah sedikit. Mungkin satu sesi itu kita ni cakap pasal hamzah wasal ke saja, just take our time lah untuk memahami macam mana kita ni kan belajar that huruf, and then macam mana kita ni kan bacalah dalam pembacaan Al-Fatihah ataupun yang lainnya lah, insya-Allah. Okay, so again saya pelawak habis kita untuk mendownload lah lagi sekali buku e-book percumaan ini di kuasai asasngaji.com/KAM untuk mendapatkannya secara percuma sahaja, dan boleh gunakan guidance lah. Nanti mungkin insya-Allah saya akan cuba paparkan makharijul huruf punya tempat keluar. Jadi boleh dapat saya bagi tahu lah macam mana akan menggunakan buku Anila bersama Ustazah Azah lah. Okay, dalam sesi ani macam tu. Instead of macam kami tunjukkan ayatnya saja, insya-Allah. Tapi itu for the next few sessions, insya-Allah. Itulah. Kalau ada apa-apa, kita ni tutup live ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Saya Syaza daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa, dan yang diiringi oleh Ustazah Azah untuk inilah sesi ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.